Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersambung di bahagian 3 iaitu peristiwa selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beritanya tersebar ke seluruh Madinah. Antara peristiwa selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah reaksi para sahabat. Para sahabat menjadi kelam kabut selepas mendengar berita kematian Rasulullah SAW. Ia umpama halilintar yang mengejutkan para sahabat sehingga menjadikan mereka tidak dapat untuk mengawal perasaan kerana kesedihan yang teramat sangat. Ada antara mereka yang terduduk dan ramai yang terdiam tidak dapat mengeluarkan kata-kata kerana terlalu sedih dan duka cita. Seterusnya, Sayyidina Umar Al-Khattab tidak dapat menerima berita tersebut. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar ke lorong-lorong Madinah sambil menghunuskan pedangnya menafikan khabar berita ini dan mengancam untuk menetap pedangnya ke atas sesiapa yang menyebarkan berita ini kerana khawatir ianya adalah cakap-cakap golongan munafikin. Akan tetapi hatinya masih gundah. Hanya seorang sahaja yang boleh menenangkan hatinya, tidak lain dan bukan ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar menenangkan orang ramai dengan kata-katanya, iaitu, "Wahai manusia, ketahuilah sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, dan sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha hidup tidak mati." Lalu Sayyidina Abu Bakar juga telah membacakan ayat 144 surah Al-Imran untuk menenangkan para sahabat. Beliau membacakan ayat dari firman Allah Ta'ala yang bermaksud, "Dan bukanlah Muhammad itu melainkan seorang Rasul yang telah didahului sebelumnya Rasul-Rasul. Maka apakah jika sekiranya dia mati atau terbunuh di medan perang, nescaya kamu memalingkan tumit-tumit kamu dari ajaran Islam. Sesiapa yang memalingkan kedua tumitnya dari ajaran Islam, maka dia tidak memberikan apa-apa mudarat terhadap Allah dan pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur." Tersentak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhu yang mendengar ayat ini, seolah-olah baru pertama kali mereka mendengarnya, sedangkan ianya sudah lama diturunkan oleh Allah, iaitu sejurus berlakunya peperangan Uhud, mengingatkan umat Islam agar tidak berganjak dari perjuangan Islam. Begitulah fakihnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memahami nas syarak dan menterjemahkannya ke dalam realiti. Seterusnya, peristiwa selepas kewafatan Rasulullah SAW. Penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Dalam menentukan khalifah pertama yang akan menggantikan Rasulullah SAW, berlaku beberapa keadaan yang agak tegang kerana kaum Ansar dan kaum Muhajirin ingin memilih khalifah dari kalangan mereka. Mereka berbincang dan berkumpul bermesyuarat di Bani Sa'adah. Seterusnya, Umar Al-Khattab mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama dan disokong oleh Abu Abidah Al-Jarrah. Seterusnya, semua yang hadir semasa penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW bersetuju dan membuat bai'ah yang dikenali sebagai bai'ah As-Saqifah. Dan terakhir, mereka berbai'ah kali kedua di masjid yang dinamakan Bai'ah Al-Kubra. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menunjukkan satu sikap yang ditulis dengan tinta emas bahawa perjuangan Islam ini tidak terhenti dengan kewafatan Nabi SAW. Bahkan, ianya mesti diteruskan walaupun baginda SAW sudah tidak berada di sisinya dan para sahabat yang lain. Justru, para sahabat bersepakat melantik beliau sebagai khalifah menggantikan Nabi SAW untuk mengurus pemerintahan Islam dan memimpin ummah bagi meneruskan perjuangan baginda SAW. Pemerintahannya hanya 2 tahun 3 bulan, akan tetapi ia memberi kesan yang sangat besar kepada sejarah Islam yang diingati sehingga ke hari ini. Antara jasa dan sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam
Yang pertama, beliau memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Kedua, langkahnya yang telah berjaya menstabilkan pemerintahan Islam daripada golongan murtad yang mengikuti nabi-nabi palsu. Seterusnya, mengembangkan syiar Islam ke negeri Parsi dan Rom. Seterusnya, mengumpul Al-Quran. Dan yang terakhir, beliau berjaya mengekalkan keimanan umat Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya. Jazakumullahu khairan jazak. Semoga bermanfaat.